Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana, jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka. EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita. Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch. Amazfit T-Rex smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, satu persoalan paling besar setakat ini berkaitan dengan apa yang berlaku di Sabah, yaitu berkaitan dengan pendedahan demi pendedahan yang melibatkan kepimpinan politik di Sabah, yang melibatkan kepimpinan tertinggi kerajaan negeri Sabah, ya tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan skandal rasuah Sabah yang semakin menjadi ramai persoalan yang timbul, ramai yang mempersoalkan isu ini. Jadi saudara-saudara, satu lagi pendedahan terbaru. Benar atau tidak ada tikus dalam SPRM? Pertanyaan ini saya timbul di pikiran saya bila Albert tanya Azam Baki, berapa ekor tikus dalam SPRM? Adakah berkaitan dengan skandal rasuah Sabah ini melibatkan tikus yang dimaksudkan oleh Albert Tay? Kalau ada, Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM perlu menangkap semua tikus ini supaya ini tidak menjadi satu perkara yang boleh perkara yang menghalang agar keadilan dapat ditegakkan. Oke, saudara-saudara, sebelum saya terus kepada isu kita hari ini, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, sakit pinggang, sakit bahu, kolesterol, sakit jantung, kencing manis, diabetes, darah tinggi, dan apa saja masalah kesehatan Anda, terapi imun mungkin adalah jawaban kepada doa Anda. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat lebih tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya. Albert tanya Azam berapa ekor tikus dalam SPRM. Ahli perniagaan Albert Tay sekali lagi menimbulkan dakwaan mengenai kewujudan tikus dalam SPRM. Dalam satu kenyataan, Albert mendesak Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki memberi penjelasan mengenai dakwaan keterangannya yang dibocorkan kepada Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Saya berasa sangat bimbang dan gelisah dengan keadaan semasa kerana terbukti ada tikus di dalam SPRM yang telah membocorkan rakaman keterangan saya kepada Haji Jinor yang merupakan dalam skandal rasuah lesen perlombongan. Sehubungan dengan itu, saya ingin bertanya kepada Azam Baki, berapa ekor tikus terlibat dalam kejadian tersebut dan apa jawatan tikus tersebut di dalam SPRM? Sebelum ini, Tay yang mendakwa sekumpulan ahli politik daripada JRS pimpinan Haji J terlibat dalam skandal rasuah, menyatakan dia tidak akan memberi kerjasama dengan SPRM selagi tikus-tikus berkenaan belum ditangkap. Dia turut mendakwa seorang pegawai berpangkat tinggi dalam SPRM telah mengunggutnya supaya tidak membuat laporan mengenai skandal tersebut, menyebabkan dia terpaksa menyalurkan kepada media. Sehingga kini, Azam masih belum mengulas mengenai dakwaan, kebocoran atau ugutan itu. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini tanpa membuang masa lagi. Semakin panas rakyat Malaysia,
rakyat Sabah bercerita tentang PRN 17 Sabah. Pertama, parti komponen keluar daripada JRS, yaitu parti kerajaan negeri, pimpinan Haji Jinor, pengerusinya dan juga sebagai Ketua Menteri Sabah. STA keluar JRS, SAPP menyusul. Dan bila ini berlaku kepada JRS, ada yang kata kalau begini bukan DUN Sabah yang bubar, JRS yang bubar dulu. Nah, saudara-saudara, selain daripada itu, persoalan seterusnya pula berkaitan dengan PRN, tarik. Kita lihat ada poster palsu, kita lihat ada message daripada WhatsApp yang tular. Mereka kata akan bubar pada 3 Oktober, tapi sudah limpas 3 Oktober belum bubar pun. Nah, yang penting Ketua Menteri sudah umum, pembubaran DUN Sabah adalah sebelum 11 November. Jadi tidak mustahil untuk DUN Sabah bubar pada 10 November. Jadi bulan 10 ini kita masih ternanti-nanti. Belum ada pengumuman resmi. So, saya ada buat survei. Tarik rasmi untuk tarik rasmi yang cantik untuk pembubaran DUN Sabah. Saya ada buat survei dan saya sudah menerima beberapa respon daripada netizen. Nah, oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda terapi imun transfer factor. Pada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, sakit paru, sakit pinggang, kencing manis, diabetes, kolesterol darah tinggi. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda. Terapi imun adalah selamat, halal, dan semula jadi. Kepada Anda di luar sana yang ingin mendapatkan tips dan nasihat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya. Saudara-saudara, persoalan pertama adalah berkaitan dengan PRN adalah adakah JRS yang bubar? Kedua, berkaitan dengan tarik PRN. Ketiga, berkaitan dengan skandal Rasau Sabah yang menjadi cerita paling panas di kalangan kepimpinan parti, bahkan kalangan pengulas-pengulas politik. Tidak kiralah yang profesional kah, yang di kampung-kampung kah, semua bercakap tentang isu rasuah berkaitan dengan skandal Rasau Sabah. Bagi saya, saudara-saudara, ini pendapat pribadi saya. Kalau benar adun-adun yang disebut, pemimpin-pemimpin yang disebut terlibat dengan rasuah, bagi saya mereka tidak lagi layak untuk bertanding PRN 17. Mereka perlu ditangkap. Sekiranya mereka bersalah. Itu pada pendapat saya. Kita tidak tahu kalau mereka bersalah atau tidak, karena kita menantikan keputusan yang sah. Bukan daripada cerita-cerita kedai kopi, kedai mamak, tapi kita mau keputusan yang benar, yang sahih daripada mahkamah. Nah, itu bagi saya. Oke, selepas itu berkaitan dengan PRN 17 Sabah pula, gabungan baru pula, spekulasi berkencang. Semakin ramai bercerita di seluruh Sabah. STA, SAPP sudah keluar daripada JRS. Adakah STA akan membentuk pakatan baru, mungkin bersama Warisan? Mungkin jalan solo? Ataupun mungkin juga STA dan SAPP bentuk gabungan baru, pakatan baru. Nah, saudara-saudara, banyak kemungkinan. Dan ada satu tajuk berita daripada rakan saya, dia timbulkan persoalan. Daripada rakan saya, dia tanya kepada netizen mengenai tajuk beritanya, adakah PRN 17 Sabah dibatalkan? Tidak jadi untuk DUN Sabah bubar, PRN 17 extend. Tapi kita sudah tahu bahwa DUN Sabah bubar secara otomatis pada 11 November. So, berkaitan semua ini, yang saya kata tadi, saya ada buat survei berkaitan tarik pembubaran DUN Sabah. Mana tarik rasmi yang cantik? Pertama, saya tanya, pilihan pertama 10 Oktober, pilihan kedua 15 Oktober, pilihan ketiga 20 Oktober. Pilihan keempat 28 Oktober. Dan mengikut peratusan, pilihan pertama 10 Oktober sebanyak 57% mendapat pilihan tertinggi. Dan 15 Oktober 13%, 20 Oktober 16%, 28 Oktober 14%. So, kepada Anda di luar sana, saudara-saudara, berkaitan semua persoalan yang saya timbulkan sebentar tadi, Anda rasa mana satu yang menjadi satu perkara yang sangat penting
yang perlu diselesaikan secepat mungkin. Berkaitan ini, apa komen Anda?